ta'na. Ini tujuan dia. Dalam puasa boleh sami'na wa ta'na. Takkan perintah haram arak sami'na wa asaina. Kami nak kaji dululah. Ya. Tengok kadang-kadang ada kan. Beberapa pandangan orang suruh tutup aurah dikaji dulu. Kita nak kaji dengan kesesuaian iklim tropika di negara kita. Cerdik dia. Tuhan kata dah dia bodoh. Mana nak kaji dengan iklim tropika? Diingat perintah tu perintah pegawai pertanian ke? Perintah pegawai pertanian, pegawai risda, pegawai apa lagi? Pegawai felda. Bolehlah buat kajian dulu dengan iklim. Kesesuaian jenis tanah, kesesuaian dengan jenis apa lagi? Dengan struktur tanah, kesesuaian dengan iklim. Sebab apa? Sebab dia pegawai aja. Ini Allah. Allah ni bukan pegawai pertanian, dia Allah. Maka dengan kerana itu jangan nak kaji-kaji. Allah kata agak haram, haram sudahlah. Jangan banyak cerita. Allah kata judi haram, haram. Allah kata lidah aurah haram, haram. Jangan banyak cerita. Kerana apa? Kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu Ramadan ni melatih kita melalui satu subjek saja, nama dia as-saum, iaitu berpuasa. Nak latih kita muncul sesuai dengan Ramadan tu madrasah taqwa. Maka nak lahirkan kita sifat hamba. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat wahai Allah. Ini yang nak dilahirkan. Dengar dan taat. Jadi kita kena dengarlah. Jangan duk nafi lagi perintah Allah. Ini Tuhan suruh perintah tu ta'arah. Banyak lagi kaji. Banyak lagi kaji. Kami nak kaji dulu. Dulu haram. Beredah aurah. Boleh jadi kerana dia masyarakat Arab berlaku ribut pasir. Jadi kita sekarang ribut pasir tak ada dah. Jadi nampak sangat. Kita ni jenis lawan Allah Ta'ala. Keras kepala, keras keng dan jenis bodoh sungguh. Jadi maknanya kita sebagai hamba taat kepada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua pula sebagai hamba ni apa sifat hamba? Hamba ni yang kedua sifat dia ialah percaya pada Allah. Kita percaya pada Allah tu Allah. Ramai orang percaya Allah tu Allah. Memang ramai lah. Bahkan orang kafir pun percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka orang kafir itu, ya Muhammad, siapa buat langit dan bumi? Mereka pun kata Allah. Jadi nak percaya Allah tu Tuhan ramai. Yang tak puasa percaya Allah Tuhan. Yang tak puasa, kita pergi tengok dia tengah duduk makan. Dengan Maggi 14 bungkus sekali makan pagi tu. Kita tanya percaya ada Tuhan? Percaya. Tapi persoalannya bagaimana kita nak mempercayai, meyakini setiap hukum, hakam dan perintah Allah adalah kebaikan untuk diri kita dan larangan Allah adalah kemudaratan untuk kita. Ini perlu kepada iman kepada Allah Ta'ala. Bermula mana Allah didik dengan berpuasa. Puasa ni walaupun kita tak tahu apa baik untuk tubuh badan, sebab kita bukan doktor. Apa baik untuk kesihatan, sebab kita bukan pakar permakanan. Kita tak tahu, kita bukan pakar apa-apa. Jadi Allah Ta'ala perintah, percaya kerana yakin Allah tu Allah dan Allah tu berilmu. Kita percaya Allah Ta'ala kata puasa wajib, memang ada kebaikan untuk kita. Allah kata arak haram memang buruk kepada kita. Jadi nak percaya itulah sifat hamba kepada Allah. Jadi sebab itu kita hendaklah mempercayai Allah. Bukan mempercayai Allah tu Allah, tapi mempercayakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tengok Ramadan banyak kebaikan dia. Kita yakin dalam seluruh perintah Allah. Barulah kita ni boleh terima hukum lain. Hukum hudud. Ini hukum puasa terima. Puasa warak puasa. Jangan main puasa. Orang lain tak lembek macam dia. Dia 4 kali rebah kat dengan bazar Ramadan. Punya puasa dia. Tapi lawan Allah dalam hukum lain. Lawan Allah. Lawan syariat Allah. Semayang. Semayang warak semayang. Sah depan dan ke dia. Tak ada orang lain. Berebut dengan tausiah. Dia duduk depan sekali. Tapi dalam bab lain lawan Allah Ta'ala. Kita tak nak. Kita mahu supaya seluruh hukum hakam Allah kita percaya ia adalah kebaikan untuk kita dan menentangnya adalah satu kemudaratan. Jadi sebab itu kita jangan nak kaji-kaji, nak buat syariat Allah. Buat dulu baru nak kaji tak apa. Kita solah lama dah, lepas tu berasa nak kaji apa kebaikan solah dari segi kajian saintifik, itu tak apa tu. Tapi kalau nak kaji dulu, ada rizak kajian dulu, baru nak taat pada Allah, itu musuh Allah, bukan hamba yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat dulu. Tengok lepas tu kita tengok baca tengok. Kita dah semayang dah, tak apa kita kaji. Ada seorang pakar neurologi, yang pakar dalam bidang kajian otak di Universiti Iskandaria atau Alexandria. Beliau ni pernah buat kajian tentang solah. Dan kajian dia ni telah menjadi asas kepada kajian-kajian yang dibuat oleh doktor-doktor dan saintis lain tentang solah
dari sudut kajian saintifik. Di antaranya, dia kata manusia ni, apabila seseorang itu menunaikan solah, maka dia akan dapati otak dia lah otak yang paling sihat. Kerana dalam otak manusia ini ada satu ruang, ada satu part, ada satu ruang dia tak boleh dimasuki oleh oksigen ataupun oleh udara. Sedangkan udara ni makanan bagi otak dan menyihatkan sel-sel otak. Lalu kata dia satu cara saja, satu waktu ketika saja udara boleh masuk dalam seluruh ruang otak apabila manusia sujud kepada Allah Ta'ala. Waktu semayang tu kita sujud, otak ni dimasuki oleh udara. Semua oksigen masuk dalam otak, menjadikan otak kita sihat. Menjadikan otak kita sihat. Jadi rumusan daripada kajian dia kata siapa yang selalu menunaikan solah, dia tidak didatangi barah otak. Siapa yang jarang-jarang solah, kemungkinan besar akan dihinggapi barah otak. Itu kajian dia. Baru ni anak sendiri buat kajian pula. Anak buat kajian dalam kereta je lah. Siapa yang tidak solah memang tidak ada otak. Itu cerita tu. Hal ni nak tunjuk apa? Nak tunjuk pada kita bahawa yakin je lah pada Allah. Jangan duk banyak cerita. Sebab kita hamba kepada Allah. Dan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kepada kita. Percaya saja kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi kita jalanilah ibadah Ramadan ni. Dan apa tidak bercadang nak panjang. Jadi kita jalanilah ibadah Ramadan ni dengan sebaiknya. Kita tinggal tak banyak hari lagi. Separuh lebih dah. Maka kita teruskan berlumba-lumbalah untuk kita melakukan berbagai-bagai amalan kebajikan, amalan soleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan amalan tu kita dapat mendekatkan diri pada Allah. Sebab hamba-hamba ni orang yang asal ada ruang, dia akan pergi rapat dengan Allah Ta'ala. Itu hamba. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni Allah buka banyak channel saluran untuk sampai kepada Allah, yang Allah Ta'ala tak buka bulan lain. Bulan lain tak ada Lailatul Qadar, channel tu tak dibuka. Allah Ta'ala tak buka bulan Ramadan, bulan lain pada Ramadan, kewajipan berpuasa siang hari, pada siang hari selain pada Ramadan. Allah Ta'ala tak buka saluran zakat fitrah lain pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala tak buka salatul tarawih lain pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni Allah Ta'ala buka sebanyak mungkin ruang, saluran yang boleh sampai pada Allah. Maka kita capailah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang berjalan kepada Allah, Allah berlari kepadanya. Nak menunjukkan bagaimana Allah begitu sekali kasih dan sayang kepada kita sekalian, kerana kita ni hamba dia. Dia buat benar kita ni, daripada tak ada jadi ada, daripada setitis manis gumpal darah ketul daging sampai jadi bayi. Wanukhrijuhum tifla, aku lahirkan kamu sebagai kanak-kanak daripada kanak-kanak besar. Tuhan buat kita daripada awal, bukan setakat beri makan sebagaimana mak ayah, tapi Tuhan buat benar. Takkan Allah Ta'ala tak kasih. Ibu yang sekadar melahirkan kita, ibu sekadar lahir ya kita ni, lepas tu beri susu. Susu pun bukan ibu buat sendiri. Allah Ta'ala proses kejadian susu dalam tubuh ibu. Daripada masa dalam rahim pun bukan ibu yang jaga kita, Allah Ta'ala. Betul, Allah jaga dalam rahim ibu dengan iklim, dengan suhunya sekali. Tak ada kita jumpa pula orang mengandung, tiba-tiba pergi sorong perut dia dekat peti sejuk. Kita tanya, kenapa ni makcik? Kakak kata agaknya anak saya panas agaknya. Lepas dia sorong dalam peti sejuk. Lepas tu nampak sekali pula pergi layu atas dapur gas pula. Tak ada hak tu. Maknanya iklim tu Allah Ta'ala buat. Ibu cuma jaga kandungan, lepas tu beranak. Tapi Allah Ta'ala lah yang buat daripada awal sampai kita ada sekarang. Takkan Allah Ta'ala tak kasih. Ibu hak melahirkan anak pun rasa kasih pada anak. Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab tu kita ambil peluang, segala saluran hak Allah Ta'ala buka dalam bulan Ramadan ni, kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dengan menderma, bersedekah dan sebagainya. Sedekah ni pun salah satu daripada cara kita nak melembutkan hati. Kita sekarang kalau kita tadarus, kan sekarang banyakkan tadarus. Tadarus baru ni ada orang tanya, dia kata berapa ramai nak buat tadarus ni satu-satu kelompok. Satu kelompok tadarus ni 5-6 orang, 10 orang lah paling ramai. Ni ada setengah tu 30 orang satu kumpulan. Nak tunggu giliran 3 kali sengguk atas Quran tu. Maknanya kita baca Quran. Dalam kita baca Quran ini
di antaranya kita nak lembut hati. Tapi ada orang baca Quran dia tak berasa apa. Dengar ceramah tak jadi apa. Dengar khutbah tak berasa apa dia. Kenapa? Kerana hati dia keras. Dan hati ni sifat dia macam gegendang telinga lah. Gegendang telinga tu kalau dia lembut, sebarang getaran, dia panggil getaran kecil pun dia akan dengar. Orang panggil pendengaran yang sensitif. Kenapa? Kerana lembutnya gegendang telinga. Maka begitulah hati. Hati itu sendiri kalau dia lembut, maka dia mudah menerima pandangan-pandangan, dengar baca Quran menangis, berasa takut bila dengar cerita neraka dan sebagainya. Maka cara kita nak melembutkan hati, kata para alim, kata Nabi SAW, Nabi kata, iza aradta an talina qalbak fa at'amil miskin wamsah ala ra'sil yatim. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi kata kalau kamu nak lembut hati lah, kata Nabi, kamu beri makan orang miskin. Fa'at'amil miskin, beri makan orang miskin. Maknanya menderma, bersedekah dan sebagainya. Beri makan. Yang kedua kata Nabi, kamu sapulah kepala, usaplah kepala anak yatim. Mana wamsah ala ra'sil yatim, kamu sapu atas ubun-ubun anak yatim. Dengan apa? Dengan kasih sayang dan pertolongan. Dia kata ulama, dia kata sapu tu jangan sapu saja. Kalau ada duit dalam kocek, jangan duk sapu saja. Ni duit banyak dalam kocek, jumpa sapu sampai botak kepala budak tu. Di mana? Itu makna beri bantuan lah. Beri bantuan, pertolongan dengan penuh rasa kasih. Sebab dia ada barakah. Kepala anak yatim ni dia ada barakah, melembutkan hati kita. Melembutkan hati kita. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata ada 3 kepala, kalau kita jumpa usaplah 3 kepala tu, sapulah, usaplah ubun-ubunnya, kerana padanya ada barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kepala anak yatim. Kita jumpa anak yatim lah, anak yatim hak umur bawah pada balik lah. Anak yatim hak umur 50 dah tak payahlah. Itu anak yatim ni. Dia jumpa anak yatim, kita sapu kepala anak yatim. Yang kedua kata Nabi, iaitu kepala kuda perang. Kuda perang, hak pergi perang tu, kuda tu balik, kita sapu atas ubun-ubun dia. Kuda perang, bukan kuda polo, kuda perang. Lama kita tukar dengan kuda polo lah. Lepas tu yang ketiga ialah kepala isteri yang baru dikahwini. Tak kira lah hak kahwin isteri pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi baru kahwin, baru selesai akad nikah, maka sapulah kepalanya. Itu mana yang baru dikahwini, tua ke muda ke tak kisah, asalkan baru dikahwini. Itu dia. Jangan kita hak yang 50 tahun dah nikah, balik ni berasa nak sapu atas kepala. Itu mana pelik pula lah rumah kita. Terbiat ke orang tua ni gaya-gaya tak ada gaya duk berasa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sepanjang bulan Ramadan. Jadi itulah yang dapat nak sambung sikit pada hak ustaz tadi, laporan tentang pengalaman tentang kerja-kerja misionaris, kerja-kerja puak-puak Kristian ini, bagaimana mereka nak mengkristiankan umat Islam. Dan paling simple bagi mereka ialah asalkan umat Islam keluar daripada agama Allah Ta'ala. Sebab bagi orang kafir ni, masuk agama apa dia tak kisah. Al-kufru millatun wahid. Kekafiran tu satu agama je. Walaupun bunyi begitu, nama Kristian, nama Buddha, nama Hindu, nama Dayak, Batak, Kedazan, nama sekularisme, komunisme, pragmatisme ke, apa jua selain pada Islam, semua tu satu agama je bagi mereka. Nampak saja mereka balah, tapi sampai masa mereka menentang Islam, mereka akan bersatu padu dengan segera. Bagaimana kita lalu ke tepi perumahan, tengok anjing, sekawan anjing tengok duduk balah berebut tulang. Hak terang, engkau gigit aku gigit engkau gigit tulang, aku gigit engkau, macam-macam tengok duduk balah. Tapi lalu kita dia berhenti berebut tulang, dia terekam kita belaka. Ni mana? Tak kira apa jenis anjing itu. Maka kita kena ingat bahawa kekafiran macam mana pun dia akan menentang umat Islam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersatu di atas nama agama Allah SWT, lebih-lebih lagi mengambil kesempurnaan dengan bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi anak tamu sikit tadi, di antaranya pengurusi tadi dia sebut tentang buku ni. Buku ni sebenarnya sedang nak pasarkan. Kita edarkan jualan buku ni, dan tadi di KLCC Menara Petronas Menara 1 kita dapat jual hampir 100 buah buku ni. Tajuk dia ialah 400 kesalahan dalam solat. Dia ada 400 kesalahan untuk kita compare dengan solat kita. Kita semayang lama dah, kita solat lama dah. Jadi kita nak compare, nak tengok banding lah. Kita solat berapa banyak tak betul. Jadi kita baca. Oh, ada 50 kesalahan yang tak betul. Jadi kita betulkan balik. Baca. Ada 399 salah. Dia 400 sini. Kita 399. Betulkan balik. Tu.
Ataupun ada setengah orang dia baca, habis dah dia baca. Dia kata satu pun tak salah. Oh, kita kata bagus. Satu tak salah, hebat entah. Dia kata bukan hebat ustaz, saya memang tak solat. Itu pun satu hal pula tu. Jadi insya-Allah pakat beli buku ni untuk kita sama-sama memperbetulkan solat kita insya-Allah. Ana rasa sekadar itulah, terima kasih banyak dan minta maaf pada pihak masjid. Sebab ana pun tak tahu tembung program pada malam ni kerana tarikh ni ana beri 2-3 bulan, dekat dengan 3 bulan lepas, 2 bulan lepas kepada Al-Fadhil Ustaz Nasaruddin Tantawi. Tapi mungkin ada salah-salah technical error. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bersama-sama di jalan Allah Subhanahu Wa Taala.